PPD Perancangan yang berbahagia Datin Hajah Mariani. Selamat datang Datin. Selamat datang. Cik Mazlan Muhammad, Timbalan PPD Pembelajaran. Cik Muhammad bin Haib juga ada bersama kita, Timbalan PPD Pusat Sekolah. Yang saya sangat hormati pegawai SIP Plus, Tuan Haji Afan Subuh, Tuan Haji Noeza dan Puan Minting. Dan semua barisan ketua dan guru besar serta guru kanan yang saya hormati. Sahabat semuanya. Okey, untuk petang ni kalau kita lihat unit perancangan PPD Melaka Tengah sudah mengaturkan kita punya teli sidang pada petang ini yang mana akan pihak pegawai SIP akan berkongsi bersama-sama kita tentang OPPM dan SWOT analisis. Cik Yusri, Puan Nosia minta baca doa tadi lah, boleh ke? Cik Yusri? Boleh ke Puan Nosia minta baca doa tadi? Baik. Okey, silakan Cik Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fid dunya wa barakatan fil rizqi wa qabla rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih Cik Yusri ya. Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak pegawai meja Melaka Tengah merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak sektor perancangan PPD Melaka Tengah yang telah mengaturkan kita punya teli sidang petang inilah. Jadi tanpa membuang masa, saya kira kita jemput yang berbahagia Datin Hajah Mariani binti Haji Yahya selaku Timbalan PPD Perancangan PPD Melaka Tengah untuk menyampaikan ucapan. Silakan Datin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam PKP Pasar ke-3 kepada kepimpinan sekolah untuk sekolah TS 25 kohort yang kelima. Yang berusaha rakan-rakan saya iaitu Timbalan PPD Pengurusan Sekolah Encik Muhammad bin Muhammad Taib, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Tuan Haji Mazlan, rakan-rakan tak lupa juga Cik Musalmah selaku pegawai meja. Terima kasih juga pada Tuan Haji Yusri pembaca doa tadi. Rakan-rakan pengetua dan juga guru besar untuk sekolah TS 25 kohort 5. Okey, jadi petang ini kita bertemu di alam maya. Cik Syarizal selaku Rusia yang ini, macam mana kita nak nampak gambar rakan-rakan semua ni Cik Syarizal? Kita tak nampak ni okey. Nampak di tepi. Okey. Okey. Tapi memang kena tekan ke benda ni? Baru nampak. Dia kena tekan Datin. Saya sekarang pin Datin punya gambar je sekarang. Oh. Mana dia semua akan nampak gambar Datin ni, tak tukar gambar lain. Oh, saya tak nampak lah rakan-rakan yang lain. Boleh Datin klik kat tepi tu dekat atas sebelah kanan tu. Apa tu? Kan ada gambar okay. orang tu. Okey. Tapi tak nampak, tak ada. Tak nampak. Tak apalah, tak apa Okey, jadi saya tak mau mengambil banyak masa lah. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada ni penceramahan ataupun teraju utama untuk sekolah TS 25 daripada PPD Melaka Tengah iaitu Tuan Haji Hasan Subuh, Puan Haji Noeza dan Puan Chan Minting yang merupakan tulang belakang utama lah dalam menggerakkan TS 25 di samping rakan-rakan lain iaitu saya tak pasti SIAC ada tak hari ni Cik Musamah? SIAC. Kita invite semua Datin. Okey, dan rakan-rakan SIAC juga yang akan turut berperanan nanti Okey, dan di samping itu urus dia untuk untuk menguruskan teli sidang
PPD Melaka Tengah iaitu Encik Hasbi, Puan Ruziah, dan hari ini kita lihat Encik Syarizal yang akan menguruskan untuk Google Meet ni. Untuk maklumat rakan-rakan yang ada dalam telesidang ini, sebenarnya kami di PPD Melaka Tengah kami menggunakan Zoom dan juga untuk hari ini di atas permintaan kami juga menggunakan Google Meet untuk kita mengadakan telesidang bagi menjayakan gerak kerja dan kerja buat kita, yang mana kita kena bekerja daripada rumah sebabkan PKP ini kita tak tahu akan ada sampai PKP yang keberapa. Tapi kami di PPD Melaka Tengah kami merancanglah untuk memenuhi waktu-waktu kita bekerja daripada rumah. Jadi tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat daripada PGB bagi Sekolah TI 25 Kohort 5, ambillah kesempatan ini dengan tenaga-tenaga kami daripada PPD untuk terus bertutorial, mendapat ilmu ataupun menyemak kembali setakat mana modul 1 dan 2 itu berjaya dan boleh diimplement. Ambillah kesempatan. Kami di PPD Melaka Tengah sentiasa mengalu-alukan. Okey, semalam juga Tuan PPD kita adakan webinar yang mana Tuan terus memberi maklumat kepada pengurusan di sekolah dan saya minta juga jemput guru-guru. Alhamdulillah semalam kehadirannya adalah 288 orang daripada sekolah-sekolah rendah dan menengah daripada daerah Melaka Tengah. Jadi selamat ber-tutorial kepada rakan-rakan semua dan saya ucapkan selamat maju jaya walaupun dalam apa keadaan sekalipun kita tetap akan melakukan kerja buat dan kerja hakiki kita. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih yang berbahagia Datin Hajah Mariani. Okey, saya kira tak perlu kita buang masa. Saya terus serahkan kepada Puan Hajah Nur Aizah. Puan Hajah, silakan teruskan. Puan Hajah. Atau Tuan Haji Hassan Subuh, boleh nak mulakan ke macam mana? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Dengar. Saya nak gunakan PowerPoint ini. Jadi macam mana Cik Syarizal untuk ni? Kalau Zoom tu dia T je. Dia present now. Ya. Present now, Haji present now, ya. Okay, buka PowerPoint dulu ke macam mana? Buka PowerPoint dulu. Dekat present now tu dia ada pilih kan. Keluar tak PowerPoint tu. Kalau keluar kita itu lepas tu share. Dia ada dua tu, your entire screen entire dan dengan ya. Kalau Haji dapat PowerPoint tu, kalau ada di a window tu, share yang a window tu. Window lah Ya. Okay, saya ni window Cuba. Tapi kan share your screen. Dia tak boleh. Tak boleh pula. Yang present now tu Ji. Ya? Ada present now tu. Ni. Ada tak? Present now tu. Sudah present ada. now tu. Okey. Lepas tu? Okey, kalau yang window tak boleh, cuba Haji your entire screen. Pun tak boleh. Pun tak boleh. Kenapa? Tak tahu. Sebab saya kena pakai PowerPoint ni. Ya, betul. Saya cuba Haji, saya cuba. Saya cuba je ya. Okey. Saya cuba. Okey, nampak tak tuan-tuan dan puan? Nampak. Metal. Nampak?
Nampak. Itu yang saya akan present. Tapi ini ialah selepas Puan Haja Esa dan Tuan Haji Hassan. Oh, okey. Okey, saya present dulu kan. Okey. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tengok ramai ada 45 orang hari ini. Kita syukur alhamdulillah. Baik, saya akan mulakan dengan sambungan tempoh hari. Ingat yang ni sambungan tau. Bukan sambungan dia. Tadi kita buat apa dalam tadi? Nampak tak? Nampak. Apa yang saya tunjuk sekarang rakan-rakan? Mana buku Can? Tak nampak lah. Tak nampak. Tak nampak. Saya ke transformasi tak kan? Tak nampak. Tak ada. Tak ada. Okey. Apa cuba lagi sis? Belajar. Okey, sekejap. Ajak share dekat Telegram je, kita tengok kat Telegram pun boleh. Sebabnya tujuan kita kat sini nak tengok kat sini. Kejap saya cuba present. Tak jumpa ni kan sampai pukul 4 kita ni kan. Tak apa, sabar. Tak apa. Okey, saya present now. Okey, my entire screen. Okey, saya akan Putri habis. Okey, nampak tak kerangka transformasi? Syahrizal. Tak nampak. Tak nampak juga ya? Tak nampak. Okey, tak apa. Okey. Sekejap, saya present dulu boleh? Boleh. Okey, saya present dulu. Okey, mari. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mari saya sementara rakan saya tengah cari bagaimana present tu, saya present dulu sebab tajuk hari ini ialah Puan Haja Eza akan sambung yang OPPM, Tuan Haji Hassan akan sampaikan yang SWOT ni, yang ini ialah metric tools. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak buat metric tools? Ini analisis SWOT ini ialah secara ringkas, kita tahu kenapa dia panggil SWOT kan? Strength, weaknesses, opportunity dengan threat. Kan? Okey, jadi two matrix itu ialah ambil daripada SWOT analisis itu, kita kawinkan, kita gabungkan. Contohnya kekuatan SW, kekuatan dengan kelemahan, ini ialah faktor dalaman. Masih ingat tak hari itu Puan Haja Eza sudah cakap, ini ialah soal dalaman. Yang opportunity dengan threats ini ialah yang luaran. Kan? Okey, bila kita senaraikan seperti ini, jadi kita boleh gabungkan. Contohnya kekuatan S ini, kalau kita gabung dengan yang peluang, opportunity itu, apakah strategi yang akan kita rancang? Jadi kita kena gunakan kekuatan itu untuk merebut peluang itu. Okey. Dan sebelah di sini, kolom di sini ialah kita pertimbangkan apakah persoalan untuk weaknesses gabung dengan opportunity. Jadi kita kena atasi kelemahan dengan mengambil peluang itu. Dan untuk threat sini kita ada kekuatan, sekolah kita ada kekuatan ini. Tapi kita hadapi ancaman seperti ini. Jadi kita selepas kita pertimbangkan, kita akan gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman kita. Dan last yang kolom yang akhir ni ialah kita ada kelemahan. Kita juga ada kekurangan. Ada ancaman seperti ini. Jadi kita kena kurangkan kelemahan dan elakkan ancaman kita. Okey, jadi seterusnya. Okey, contohnya analisis dalaman atau persekitaran dalam menentukan atau kita nak memilih strategi. Jadi masih ingat S itu apa? Strength. Ya. O itu opportunity. Jadi kita kena memadankan peluang
dengan kekuatan yang ada. Kekuatan. Okey, kalau W ialah Weakness. weaknesses. Dengan opportunity, kita kena memadankan peluang dengan kelemahan. Supaya kelemahan dapat diatasi. Kalau S, strength, tapi ada threat, ada ancaman. Jadi kekuatan digunakan untuk mengelak ancaman atau mengatasinya. Okey, yang W ini weaknesses dengan threats, ancaman. Jadi kelemahan mesti diatasi dan ancaman kena dielak. Kita bagaimana nak elakkan. Jadi kita kena gunakan strategi apa. Okey, dalam memilih strategi itu kita juga kena pertimbangkan yang 5 patah perkataan ini, 5 patah huruf ini, iaitu SMART. Kenapa SMART? SMART itu ialah S itu specific. Mesti pasti. Okey, kita nak tetapkan sesuatu strategi itu, jadi kita kena jelas untuk siapa, berapa, bila. Jadi lepas tu matlamat atau objektif kita, visi kita. Objektif apa? Okey, kalau M itu measurable, boleh diukur dan dinilai. Jadi kita mesti kata apa objektif yang eksklusif. Apa tu eksklusif? Yang boleh kita nilai, boleh kita ukur, boleh kita lihat. Objektif yang dari segi tinggal laku, hasil akhir dia. Okey. A itu apa? Achievable atau accessible atau boleh dicapai, iaitu kita mampu dicapai. Real itu mesti realistik. Munasabah, boleh diterima sesuai dengan keperluan dan kemampuan sekolah kita. Jadi benar menepati objektif atau memenuhi keperluan atau mampu kita lakukan. Dan last, SMART itu ialah time frame, dalam tempoh masa bila kita nak laksanakan. Contohnya sekarang dalam PKP ini, jadi strategi yang kita rancang pada awal tahun tu mungkin nanti kita kena buat pengubahsuaian. Betul? Time frame. Okey, jadi ini contohnya. Kita sudah senaraikan kekuatan, kelemahan, peluang dengan ancaman. Lepas tu kita kawinkan, kita gabungkan dan kita fikirkan, okey, kita gunakan kekuatan dengan peluang yang ada, apa strategi yang boleh kita fikirkan. Okey, ini contoh. Nombor 1, jangan salin, jangan salin. Okey, ini contoh. Okey, seterusnya yang saya nak sampaikan fokus itu ialah setelah kita gunakan yang tadi ni, seperti ini, TOR matrix ini, kita kena senaraikan strategi itu mengikut keutamaan. Contohnya, strategi 1 ini kita meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar. Dan sampailah strategi ke-6 itu. 6 itu kita membina program peningkatan akademik yang lebih sistematik dengan bekerja secara bijak untuk mencapai impak maksimum. Contohnya, kita senaraikan semua strategi itu, apa yang kita perlu buat. Ini menurut pensyarah IAB ya, dia kata kita sepatutnya ada satu jadual kaedah untuk membuat pemilihan strategi itu. Contohnya strategi daripada 1 hingga 6 itu kita kata dari segi masa, dari segi tahap kesukaran itu bagaimana. Lepas tu kita bagi skala di bawah itu. Nampak tak? Kalau 1 itu sangat tidak baik. Kalau sampai skala 5 itu sangat baik. Jadi contohnya kita kata okey, kita nak ukur dari segi rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas tu, program tu. Bagaimana? Dia kata, saya bagi 2 saja, tak berapa baik. Tapi untuk strategi 6 saya bagi 3 contohnya. Jadi apabila kita sudah buat begini, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, strategi mana yang paling sesuai mengikut tuan-tuan dan puan-puan? Strategi mana? Jawapan dia markah yang tinggi. Ya, yang paling tinggi. Contohnya strategi yang ke-6. Sebab antara semua kriteria itu kita dapat markah yang paling
tinggi. Boleh? Jadi kita akan pilih strategi ke-6. 6. Yang lain itu boleh dilaksanakan kan? Boleh. Boleh, betul. Jadi kita mengikutlah kesesuaian, keutamaan sekolah dulu. Okey, saya punya ringkas saja tuan-tuan dan puan. Sebab sepatutnya tuan-tuan dan puan kena tengok yang Puan Haja Eza dengan Tuan Haji Hassan punya. Okey, jadi kepentingan analisis SWOT ini yang nanti Tuan Haji Hassan Subuh akan cuba kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kenapa dia penting? Selepas ada analisis SWOT itu, barulah kita boleh rancang mengikut tadi tu. Masih ingat SMART tu? Specific, measurable, accessible, ya, dengan time frame tu. Dan barulah kita boleh rancang misi dan visi kita. Okey, di sini dia kata rancangan strategik. Untuk TS25, tuan-tuan kena buat apa? Kena buat pintas. Selepas buat SWOT ini, tuan-tuan dan puan kena buat pintas. Yang Puan Haja Esa sudah sampaikan panjang lebar kan. Okey, mendapat strategi yang tepat setelah kita menyediakan apa itu kan? Itu threat, opportunity, weaknesses dengan strength. Samalah dengan SWOT juga. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Boleh. Itu saja. Terima kasih. Macam boleh nak bercakap sikit. Ya. Boleh. Boleh? Ya. Okey, seperti mana yang saya call Puan Chan hari tu. Ya. Oleh kerana kita dalam keadaan PKP sekarang, Okey. jadi saya dapati strategi saya terpaksa ditukar. Kita dah ada perancangan. Okey. Saya terpaksa tukar strategi saya bersesuaian dengan musim PKP. Ya. Okey, jadi banyak program strategi untuk kita lakukan bertukar berdasarkan kesesuaian PKP. Contohlah kalau kita pilih KRA, kualiti guru, guru berkualiti. Sekarang ni kalau kita nak membuat program semula susah. Jadi antara contoh yang kita boleh buat dengan kita sharekan ilmu yang berkaitan dengan khusus-khusus untuk guru dan mereka boleh buat secara maya di rumah. Itu antara strategi kita jadikan e-book untuk kita beri kepada mereka dan mereka buka e-book itu di rumah dan mempelajari pelbagai kaedah untuk PAK 21 dan sebagainya. Ya, betul. Puan Nosia, betul. Cuma apabila kita kongsikan sesuatu dengan guru itu, ada beberapa perkara yang guru kita kena bekalah terhadap pesanan pengarah kita. Contohnya kalau dia nak mengajar topik baru, dia kena memastikan semua murid ada, baru dia boleh mengajar semua murid. Kalau sesuatu topik yang baru, yang baharu, dia nak sampaikan tapi dia boleh pastikan semua murid itu ada, jadi bagaimana dia nak sampaikan. Itu antara perkara yang kena dipertimbangkan lah. Jadi tapi melalui media-media seperti ini, contoh yang sebelum ni Puan Nosia buat ini memang baguslah. Contohnya bagaimana melalui digital classroom ke, itu memang bagus. Tahniah. Untuk mereka bersedia lah. Ya. 21. Ya. Okey, rakan-rakan saya sudah boleh share screen tak? Okey, Syarizal, Kak Izzat mulakan. Okey, Cik Syarizal. Cik Syarizal. Kejap Puan Izzah.
5 saat. Okey. 5 saat baik. Thank you. Okey, saya pula macam ada masalah sikit pula. Excited dari tadi mencuba semua okey, ni mic pun tak okey tadi. Tak maaf rakan-rakan, dugaan. Okey. Jadi Sudah ada. okey, Syah play slide dia. Syah play slide. Sekejap. Okey, play slide. Okey. Play slide Baik rakan-rakan, kita kat sini sebenarnya saya memang bila mulakan kelas saya suka kita ingat kembali apa yang kita dah pelajari. Baik, bagaimana kita nak menjadikan sekolah berkualiti kat sekolah kita TS25? Ada berapa KRA? 4. Ada berapa? Ada 4. Alhamdulillah. So 4 yang mana tu? Pemimpin berkesan. Lagi. Guru berkualiti. Nice. Sokongan komuniti. Dukungan PIBC dan komuniti. Dan komuniti. Sekitaran kan. Kemenjadian murid dan sekolah. Okey kejap. Kemenjadian murid itu adalah impak kemenjadian murid itu adalah hasilan. Dia KRA. Dan untuk nak menjadikan murid ada berapa tiang dia? Ada berapa pilar dia? Untuk 3. menjadikan murid. Ada 3. Yang pertama apa? Pedagogi, dokumen standard, pembelajaran. Okey, kena sebut yang mana yang pertama dulu sis. Dokumen standard. Yes, very good. Lepas dokumen standard, bagaimana kita sampaikan kepada pelajar? Pedagogi. Yes, very good. Lepas tu nak tahu Melalui dokumen standard itu pelajaran. Okey, mantap Malik. Alright. Jadi next Syah play slide please. Okey, ini rakan-rakan. Okay, Syarizal play slide. Yang ni nampak the whole point lah. Okey, tak apa rakan-rakan kalau kita lihat dari pandangan Encik Syah tu sebelum. Alright, ini ingat tak bila kita nak buat penetapan untuk PPD Melaka Tengah, bagaimana untuk sekolah TS25 dan sekolah lain? Okey, siapa yang tak bercakap tolong mikrofon please. Nak bercakap je on mikrofon ya rakan-rakan. Okey, jadinya kita tengok untuk sekolah ada perancangan strategi ada di semua sekolah. Tapi untuk sekolah TS25 kita bukan lagi guna plan taktikal tapi kita guna pintas. Puan Rosmaria tolong mute. Puan Rohaiza tolong mute. Okey. Yes, Puan Rohaiza tolong mute. Okay, nak cari ni. Nak cari, you naikkan sikit tu bawah tu ada cursor sis. Ujung sekali, ni tengah-tengah bawah muka you tu ada mikrofon. You tekan situ. Okay. Dapat tak? Kalau yang tak bercakap tutuplah mikrofon supaya tak bising. Betul. Okey, jadinya kita tengok balik kan. Kita kata perancangan strategi ada di semua sekolah. Tetapi di sekolah TS25, perancangan strategi itu diikuti oleh pintas dan OPPM. Namun di sekolah lain atau sekolah-sekolah yang bukan TS25 akan diikuti oleh plan taktikal dan plan operasi. Okey, pintas ada berapa lajur? Next. Kan? 13. Yes, very good. So 13 ingat yang lepas kita dah buat. Tak, Syah next. Okey, yang ini adalah contoh tempoh hari. Jangan hilangkan siapa yang dah ikuti Telegram. Benda ni ada dalam Telegram kita. Siapa yang tak ikut pun boleh dapat. Tengok balik. Next. Okey, next ya. Okey, yang ini untuk isi bagaimana isi lajun dan okey.
Ada 13 lajur. So yang itu bila program dah habis 11, 12, 13 kita dapat penilaian maka kita boleh masukkan. So now we are going for PPM next. Okey, ini pernyataan tentang pintas yang rakan-rakan. Kalau kita tengok pintas, saya ulang balik. Kita buat untuk setahun. Dirancang untuk dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan 4 KRA. Nah ingat, kita sekali buat bintang 4 KRA. Tapi tempoh hari kita dah bersetuju. Sementara kita pun PKP, kita nak fokus pada 1 KRA pun kita benarkan ya. Siapa yang buat 4, very good, go ahead. Tapi siapa yang buat 1 pun dibolehkan kerana kita kasih pembelajaran ya. Tahun hadapan, ya betul. Silakan Puan. Okey. Okey, jadi tahun hadapan kita semua mula dengan 4 ya. Dan pintas ni adalah tujuan menyelesaikan masalah berdasarkan reality checking, berimpak tinggi dan value for money. Next. Next, Aisyah. Alright. So, selepas pintas dia akan diikuti oleh OPPM. Alright, OPPM ni kalau kita ingat kita tempoh hari bagi keputusan kan berapa banyak OPPM yang perlu dibuat kat sekolah kita. PGB mesti ada 1 yang keseluruhan projek. Ingat tak projek ni ada kat lajur berapa, siapa ingat? Yang tertulis nama projek ni ada kat lajur berapa, siapa ingat? Inisiatif. Pada inisiatif lajur berapa sayang? Inisiatif. Okey, lajur 6 Saya ingat tapi inisiatif. Betul lajur 6. Okey. Jadi berapa banyak OPPM? So kita pegang pada ni Yang ini memang kita dipegang oleh sekolah-sekolah yang harap-harap sekolah yang kau sebelum ni pun begini. Maknanya ada pintas ada berapa satu sekolah? 1, betul. OPPM ada berapa? 1. Ikut berapa projek dalam lajur tu tambah 1. Tambah 1. Puan boleh nak tanya? Silakan Kak. Okey, kalau yang pintas tu, ya. Kalau kita dah pilih KRA yang kita nak buat. Yes. Tapi contoh guru berkualiti. Yap. Okey, jadi sekarang ni dalam pintas tu setiap unit di sekolah kita Koko, HEM, dia memainkan peranan untuk membentuk guru berkualiti. Saya. Di sekolah, contohnya saya nak buat macam ni untuk mencapai KRA guru berkualiti. Saya minta setiap unit daripada HEM, Koko ada dia punya pintas dia untuk memastikan guru itu berkualiti. Bolehkah? Saya rasa nanti apa yang Puan Najah buat dia akan tak menjadi fokus sekolah tau. Dia akan menjadi tidak kita akan bekerja compartmentalize. Sebenarnya kita dalam tiap 25 ni kita kena bekerja dengan bersatu. Bukannya satu. Kita kena sepasukan bukan berpasuk-pasukan. Jadi apabila Kak Ajah buat macam tu, it seems like kita dah divert dengan persetujuan kita tempoh hari yang mana projek ini mesti yang dah tertulis pada lajur 6 itu. Kalau ada 5 projek kat situ, maknanya kita just tambah 1 untuk OPPM pengetua guru besar. Okey, untuk penghalusan lagi nanti saya akan lihat semula apa yang Kak Ajah masukkan untuk sekolah Kak Ajah ya. Boleh? Okey, nanti bila-bila kita pergi coaching berdua pun tak ada masalah. Next. Alright. Okey, ini rakan-rakan ambil maklum bahawa OPPM ni yang mana yang satu tu, yang nombor 1 tu adalah untuk pengetua guru besar. Yang sebagai CEO projek yang mana dalam sini pengetua punya adalah dia melihat berapa banyak projek yang dijalankan seperti yang tertulis dalam lajur 6 itu. So yang itu saja, nama-nama projek tu saja tertulis dalam OPPM dia. Berbeza dengan yang kedua, OPPM yang dibuat oleh GPK atau guru-guru yang dipertanggungjawabkan. Yang ini merujuk kepada satu atau 2 projek dan operasinya. Operasi yang dimasukkan adalah contohnya memilih jawatan kuasa, mesyuarat 1,
kemudian membuat kertas konsep, itu antara operasi dijalankan untuk melaksanakan pelan tersebut lah. Next. Kak Janosia, mute kan mic. Okey, dan ini kalau kita lihat, yang ni yang kita ulang balik lah bagaimana pelan strategi adalah pelan jangka panjang 3 hingga 5 tahun. Pintas pula adalah pelan jangka pendek 1 tahun menggantikan pelan tindakan atau pelan taktikal dalam pelajaran strategi asal. Okey, pegang yang itu. Kemudian dia diikuti oleh OPPM, One Page Project Manager untuk pelan jangka pendek yang setahun ni tadi menggantikan pelan operasi dalam perancangan strategi yang asal. Yang ini adalah satu statement pengukuhan kita. Saya harap lepas ini semua orang berpegang kepada ini. Saya rasa pun sejak 9 hari bulan Mac tempoh hari selepas kita habis di untuk modul 2 tu, saya rasa semua telah berpegang kepada ini. Okey, terima kasih. Next. Alright, so ini adalah One Page Project Manager yang latest dari IAB. Baik, rakan-rakan akan temui ada banyak jenis, ada banyak tulisan dia, cuma mungkin muka dia je sama. So jangan risau, jangan panik, jangan apa. Kalau rakan-rakan tak nak gunakan yang saya berikan ni, nak gunakan yang lain pun just go ahead. Saya berikan kepada rakan-rakan adalah yang terkini dari IAB dan yang mudah nak faham untuk TS25. Kerana rakan-rakan OPPM ni sebenarnya bukan PGB atau guru TS25 je yang tahu. Sekolah-sekolah lain pun ramai dah tahu. Especially yang dah buat NPQEL, semua dah tahu what is OPPM. Cuma apabila kita di TS25, ini seperti satu yang diwajibkan untuk sekolah TS25 supaya dalam aspek pemantauan projek ataupun intervensi kita, dia minta kita guna OPPM. Kalau dahulu ada banyak, contohnya catagan lah. Ada orang kata catagan kan lagi mudah, buat apa nak ni susah-susah. Boleh, tetapi untuk TS25 kita kena dengar dari KPM bahawa kita kena guna pintas yang dituruti oleh PPM, ya. Alright, next. Okey, yang ini adalah bagaimana pengisian untuk format OPPM yang telah diberikan oleh IAB tadi. Baik, kalau kita tengok nama projek atas tu adalah nama inisiatif yang kita tuliskan pada lajur 6. Kalau ada 3 lajur, kalau ada 3 projek, ingat tak kita berpegang pada satu projek, satu OPPM kan? So maknanya berapa OPPM adalah bergantung kepada berapa inisiatif ataupun projek yang kita telah tuliskan dalam lajur 6. Right, jadi bidang fokus ini adalah yang kita ambil dari lajur 3. Rakan-rakan, lajur 3 itu kita sendiri yang sekolah PGB dan SLT MLT yang memilih sebenarnya apa bidang yang kita nak fokuskan. Walaupun dalam aspek guru berkualiti itu ada banyak yang kita boleh fokuskan. Contohnya, adakah sikap guru, motivasi guru? Itu pada AKS kan, attitude, skill, knowledge kan? Ataupun pada kemahiran dia. Kalau kemahiran apa? Pedagogi PAK 21 atau sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang bidang apa yang kita nak tingkatkan untuk guru kita itu. Okey, kalaupun kita nak tiru daripada pintas lain, tapi make sure kita tiru dengan berilmu. Okey, yang lepas saya memang beritahu, meniru adalah satu proses pembelajaran, tetapi bukan meniru dalam exam. Tak ada masalah. The adopt and adapt. Alright, silakan Kak Janosia nak bertanya. Nak meniru pun kena berdasarkan sesuai, relevan dengan sekolah kita. Kalau tak relevan tak boleh jalan juga. Exactly, excellent. Betul. Yang itu sangat tepat. Alright, next. Okay. Wah, TV siapa tu yang bunyi tu? Tolong offkan mic.
Baik, kemudian langkah yang kedua, itu tadi langkah yang pertama ya. Kita buat ni apa, isikan yang belah atas tu semua. Langkah yang kedua, kalau kita tengok, okey, yang IB bagi ni memang mudah sikit. Yang sebelah kiri tu adalah untuk objektif. Nampak tak matrik yang pangkat X tu? Okey, matrik yang pangkat X tu sebelah kiri objektif, sebelah atas tugasan utama, sebelah kanan tarikh, kemudian kos, yang sebelah bawah ITR kan? Alright, jadinya so bina ayat objektif ni pada lajur yang objektif bawah ni bina ayat objektif yang menepati bidang fokus. Ni dia mesti ayat objektif macam mana rakan-rakan? Siapa boleh beritahu saya apa ayat objektif? Kita ada 57 orang. Boleh on mic? Kata kerja. Mana ayat objektif? Kata kerja. Sama tak ni mah? Bagaimana ayat objektif Cik Abu Sama? Ada kata kerja. Ada kata kerja. Yes. Ada kata me'an. Apa? Bangun membuat kan? Me'an. Yang itu mesti ada pada objektif ini. Objektifnya objektif apa? Objektif untuk menepati bidang fokus yang kita dah tulis tadi. Alright. Kemudian bila kita dah tulis objektif yang bawah tu, yang bawah paksi X itu, yang itu adalah ITR yang kita dah tulis pada lajur 5. Lajur 5 tu kita dah tulis sama ada nak baiki ayat atau guna sepenuhnya, ambil letak dalam ITR. Yang ini memang dah ada pada lajur ITR iaitu lajur 5. Okey, ini penulisan untuk langkah 2 lah. Next. Ayat objektif yang saya sebut tadi saya bina sendiri ya. Kemudian langkah yang ketiga, rakan-rakan tengok, itu adalah matrik X yang sebelah tugas utama ya. Tugas utama atau atas tu dia tulis initiative activity. Pada situ tu rakan-rakan, kita akan tuliskan initiative activity, menjajarkan initiative activity dengan objektif menggunakan simbol dots. Alright? Okey. So apa yang rakan-rakan buat di sini ialah tuliskan inisiatif yang pada lajur 6 itu, inisiatif saja, ambil inisiatif saja. Kalau ianya OPPM PGB. Kalau ianya OPPM GPK atau guru, mesti ada inisiatif dan juga operasinya. Saya ulang semula. Untuk OPPM PGB hanya tulis inisiatif yang terdapat pada lajur 6. Tetapi kalau OPPM untuk GPK atau guru-guru yang menjadi ketua projek, ianya mestilah tertulis inisiatif dan operasinya. Alright. Kemudian apa kita nak buat? Kita matchkan yang sebelah kiri tu dengan objektif yang bawah tadi yang kita dah bina tadi kan. Objektif ada 4 atau 5 atau 6 tambah sendiri. Kalau boleh 4 aja. Buat objektif jangan banyak-banyak. Takut tak tercapai. Sebab itu dia sediakan kita 4 ruang aja. ITR pun tengok IAB sediakan 3 ruang saja. ITR banyak-banyak tak tercapai sama dengan kita tak buat kan. Jadi maknanya bila intervensi is something that can be achieved. Balik kepada apa yang Puan Chan sebutkan dalam kelas dia tadi, bahawa SMART is everywhere. Specific, measurable, attainable, apa? Reasonable and satu time frame. Jadi yang itu reliable, I'm sorry, bukan reasonable, reliable. So maknanya di sini rakan-rakan bila dah tulis inisiatif ataupun operasi tadi, matchkan, adakah dia match dengan objektif? Bila match, kat sini ni letak dot. Dot O kosong aja. Kenapa O kosong? Kita tengok bawah tu. Simbol belum siap kosong, kalau dah siap hitamkan. Tempoh hari ada yang tanya boleh separuh hitam? Boleh. Kalau separuh siap, silakan. Okay, next. Alright, itu langkah ketiga tadi. Baik, langkah keempat.
Langkah keempat, kita dah tulis semua inisiatif ataupun tugasan utama tadi kan. Inisiatif, kemudian kalau guru punya ada inisiatif dan operasi. So hubungkan dianya dengan siapakah guru yang bertanggungjawab. Di sebelah kanan, anak panah kanan tu kan. Okey, maknanya yang kiri dah siap. Kita pergi kepada bawah tanggungjawab itu. Yang bawah sekali itu tuliskan nama guru atau jawatan. Terpulang pada mana-mana yang rakan-rakan suka dan mudah atau dan paling praktikal. Saya gunakan perkataan suka. Sebenarnya kadang-kadang memang bila PGB dia akan rasa itu cara dia mendekati guru-guru bawahannya, dia nak tulis nama. Okey? Tak ada masalah. Okey. So tuliskan bawah itu, cumanya ianya dicadangkan kalau PGB punya mestilah bermula dengan GPK, GPKP, GPK-HAM, GPK-CO, kaunselor ataupun ada GPK petang. Tak ada rasanya. So maybe kaunselor, SU apa, SU dan sebagainya. Ataupun KP, JKMP terpulang lah. Kalau saya sebagai pengetua, sebenarnya memang saya selesa menggunakan post dia lah. Alright, jadi lepas itu rakan-rakan apa kaitannya tugasan ini dengan tanggungjawab? Tanggungjawab tu dah ada nama situ. Rakan-rakan pergi paling bawah tu, A, B, C. A orang pertama dipertanggungjawabkan. B orang kedua dipertanggungjawabkan. C orang ketiga dipertanggungjawabkan. D orang keempat dipertanggungjawabkan. Bila ada E tak? Bila ada F tak? G dan sebagainya. Silakan, tak ada masalah. Teruskan. Alright, cuma rakan-rakan meletak di sini ni. Saya ada jumpa beberapa buah sekolah bila saya membuat coaching tempoh hari. Rupanya ada yang letak A satu baris untuk ni. B satu baris sini. Salah. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Silakan. Siapa nak jawab? Siapa nak tolong saya jawab? Kenapa salah? Kenapa kita tak boleh tulis semua A, semua B, semua C? Mr. Indran, you are around, is it? Okay, on your mic. Yes. Yes. Why cannot we put semua A kat lajur pertama, B lajur kedua, why? Okay, tak apa. So siapa nak bantu Mr. Indran, silakan ya, onkan mic. Cikgu Hashim tu, Cikgu Hashim terror dia OPPM ni. Silakan Cikgu Hashim. Okay, Mr. Indran, you going to answer me? Okay, tak apa. You off the mic, boss. Okay. Hello. Okay, tolong, kenapa? Hello, kat mana nak cakap ni? Macam mana nak cakap? B lajur pertama, B lajur kedua. Kenapa? Apa aja? Ya. Tu. Ketang yang salah tu dah diperbetulkan. Kita Cakap dia dulu ingat orang yang bertanggungjawab semua. Okey, kenapa saya tengok dia punya itulah kata tadi berdasarkan skala kepentingan tu. Oh yes, terima kasih. Jadi masukkan. Okey, tepukan tak jasa Haji Hashim. Terima kasih. Allah boleh. Cuma inisiatif aktiviti tu kolom 6 kan? Lajur 6 kan? Ya betul, lajur 6 Haji. Okey. Terima kasih banyak. Okey, next. Okey. Okey, offkan mic sampai kalau tak cakap Alright. Okey, dan langkah kelima. Kita ada 6 langkah je. So langkah kelima kalau kita lihat okey, kita nak menjajarkan inisiatif atau aktiviti dengan garis masa, timeline menggunakan simbol dots.
Alright, timelines ni kita gunakan. Okey, sini inisiatif. Kemudian timeline ni gunakanlah sama ada nak guna bulan boleh. Guna minggu boleh. Guna hari boleh? Tak. Tak payahlah nanti nak besar mana kita punya page kan. Ya. So kita guna bulan atau minggu. Just go ahead. Ikut apa persetujuan yang sekolah nak buat lah. So di sini menjajarkan inisiatif ataupun aktiviti tadi kita nak buat bila. Alright. Yang kita jangkakan itu kita gunakan dot. So letak balik dot bawah tu. Dot maknanya dot kosong tu. Kosong yang besar sikit. Jangan kecil sangat lah. Nanti tak nampak kan. Buat ikut shape round ke shape oval tu. Kalau dah siap hitamkan. Kalau belum siap Kosongkan. Jadi kat situ tu kita akan nampak timeline. What's the best about OPPM ni actually rakan-rakan kalaulah kita ni orang yang menjadi CEO ataupun ketua kepada projek tersebut, kita memang dapat melihat tau sama ada bila boleh nampak siapa yang patutnya buat dah buat ke belum. Sebab orang kata PGB ni orang pegawai duduk kat akuarium. Kan? Kita kadang tak ada masa, panas-panas nak keluar, kita duduk kat aircon. So ada cikgu kata kita duduk akuarium. So kita duduk akuarium buat apa? Antaranya kita tengok OPPM ini, jadikan ianya satu habit berapa hari sekali tengok. Kenapa kita nak tengok? Sebab kita nak membantu rakan-rakan kita yang dipertanggungjawabkan. Kita akan tanya kepada dia, kata cikgu, tempoh hari kita nak buat mesyuarat ini pada pertengahan April. So bila kita dah tak jadi nak buat ni, cikgu rasa kita akan adjust bila, dia akan ada alasan. Dia kata tak tahulah puan bila, kita pun PKP tak tahu habis bila kan. But it's okay. As long kita sebenarnya membantu dia meyakini bahawa dia still menjadi pengurus kepada projek tersebut dan dia masih dipertanggungjawabkan insya-Allah. Alright, okay next. Okey, yang ini langkah yang terakhir. Baik, langkah yang terakhir ni rakan-rakan kita dah habiskan. Semua tadi tu dah habis. Langkah yang ke-6. Rakan-rakan sebenarnya kalau rakan belajar menggunakan OPPM lama, tengoklah kat mana-mana pun dia ada 12 langkah. Tak ada masalah. Boleh. Sama je seperti yang saya cerita sebenarnya. Okey, langkah 6 ini adalah melihat kepada lajur petak yang IAB bagi bawah tu. Di sebelah tarikh, apa bawah tarikh tu kecil no atau tulisannya. Siapa nampak? Apa bawah tarikh tu? Ajasan apa bawah tarikh tu? Saya nampak kos, sasaran sasaran. Tarikh, sasaran dan juga kos. Alright. Dalam sini ni rakan-rakan, apa yang rakan boleh tuliskan tau? Rakan-rakan boleh tuliskan inisiatif atau program itu, ini bilangan. Namakan dalam inisiatif atau program ataupun operasi yang kita buat tu tulis ini. Kemudian yang hujung sebelah kanan ni berapa kosnya. Kita tuliskan je begitu. As simple as that. Tak ada masalah. Next. Kos tu bukan lajur 13 ke Jah? Kos lajur 13. Boleh Haji. Lajur 13 itu kos sebenar. Setelah semua siap itu kos sebenar. Boleh juga kalau nak masukkan dalam situ ya. Yang ini lebih pada kos anggaran sebenarnya. Okey, terima kasih. Alright, thank you. Okey, jadi baik. Okey, ini yang memang yang kosong macam tadilah. Okey. Masa saya sampai 3.30 jadinya saya buka sekiranya ada persoalan OPPM please. Silakan. Takut kita nanti tak ada masa lagi nak ulang pasal OPPM lagi kan. Tak tanya kat sini tak apa. Boleh. Ada masa lagi. Puan Ros nak bertanya. Assalamualaikum Puan Hajar. Waalaikumsalam. Hello Puan Hajar. Hello. Ya. Saya dengar siapa tu? Puan Hajar, saya nak tanya. Silakan. OPPM ni, OPPM ni akan
akan Rozia SK Ching. Ya betul lah. Okey, OPPM ni akan dipegang oleh satu PGB dan satu Betul. lagi oleh ketua projek, betul? Betul. Next. Okey. Apa? Dekat bahagian tanggungjawab ni, ketua Ya. projek is it yang A? Ketua projek, okey, tak mesti. Tak mesti A. Oh, so maknanya bahagian tanggungjawab A itu adalah ketua projek. Okey. Yes, you setuju tak kalau saya kata ketua projek tak payah masukkan dalam tanggungjawab? Kerana dia pegang projek itu. The whole project is dia yang menjadi ketua. So sebenarnya semua adalah tanggungjawab dia. Tak So, semestinya A. Kalau tak payah letak nama dia bawah tanggungjawab tu pun okey. Letak je cikgu-cikgu lain yang akan bekerja dengan dia. Okey. Okey, soal lagi. Ja. Terima kasih Aja nak tanya Aja. Iaitu laju 5 kriteria kejayaan ETR tu dia berada di ringkasan dan ramalan. Oh yes, betul. Bawa tu sebab ID dah tepat tu Ji kan? ETR tu ringkasan ramalan tu betul. Okey, jatuh je soalan kedua. Iaitu kita tengok tadi yang kata ketua projek tu katakan semua kita letak pengetua boleh ke? Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Tapi kita tak masukkan dia dalam tanggungjawab tu. Dalam OPPM pengetua tak payah masukkan pengetua dalam tanggungjawab. Okey. 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 Baik. Okey, terima kasih. Haji. Ya. Yang Haji menjadi ketua pun sewajarnya nama Haji ada dalam tanggungjawab. Tetapi guru-guru lain yang akan bersama you. Okey, baik. Tapi kalau you rasa tak wajar nak letak juga is okay, no problem. Okey, baik. Baik, soalan lain. Tapi kadang-kadang ada juga projek tu yang di bawah kawalan pengetua juga, dia yang jadi ketua projek. Jadi dia boleh tanggungjawab juga dekat situ. Cak bagi contoh Kak Ja. Betul lah kalau projek itu adalah projek pengetua sendiri. Dia nak buat projek tu projek dia sendiri. Okey, apa Kak Ja bagi contoh apa? Ya? Kak Ja bagi contoh please. Contohlah kalau kata projek khas tu yang di bawah Indo dan projek itu adalah di bawah kawalan pengetua dan dia adalah jawatan kuasa dia. Tetapi pengetua sebagai token tu boleh kan? Tak. Saya tak rasa pengetua jadi token kepada projek. Sebab semua projek ini sebenarnya di bawah pengetua. Tetapi siapa yang menjadi ketua projek? Dia menjadi ketua projek kepada semua program di sekolahnya Kak Ja. So sewajarnya tak payah letak dia buat tanggungjawab ya. Sebab semua adalah di bawah dia. Alright, good. Okay, next question. Maybe the last one sebelum kita serah pada Haji Hassan. Satu lagi soalan kita pilih satu guru berkualiti. Jadi OPPM tu untuk guru berkualiti sajalah kan? Oh ya, betul. Okey, yang kata pengetua pegang semua dia ada banyak OPPM tu, maksudnya tajuk yang KRA lain ke? Oh, macam ni. Saya tahu kenapa Haji bertanya begitu kerana ada beberapa portion tempoh hari bila Haji datang adalah selepas kita bercerita keadaan itu. Baik, sebenarnya satu pilihan, contohnya Munshi Abdullah nak ambil satu kan tempoh hari kata guru berkualiti, betul kan? Ya, betul. Baik, so guru berkualiti Haji ambil satu KRA, mana laju satu tulis satu saja guru berkualiti, okey? Ya, betul. Tetapi pada inisiatif Haji Hashim bukan satu saja inisiatif. Kalau dah you nak buat untuk guru berkualiti, you buat 4 atau 5 inisiatif. Betul. Itu faham lah. Okey, kita nak buat KRA kedua, katakan pemimpin berkesan, OPPM yang barulah. OPPM yang kejap. Sama. Pemimpin berkesan pula. Dalam Haji tak boleh cakap macam tu. Dalam pintas yang sama,
Aha. Okey, sebab you buat pemimpin berkesan kan? Kita buat pintas yang lain dah pula. Pintas tak lain. Dalam Satu je kan. pintas yang sama, buatlah ni, Tadi- buatlah petition macam tu je lah. Kita cakap tadi, kita pilih tahun ni satu saja guru berkualiti. Tahun depan Itu kita buat Syah 4 Abdullah, tapi ada soalan lain, pilih 4. Oh ya, yang sepi hukum tu. Sepi hukum tu dia buat semua lah. Habis dia punya inisiatif tu dia buat macam mana Maksudnya dia gabung semua sekali ke apa? Okey, jadi bila inisiatif maknanya bila Haji dah bincang dengan SLT MLT kan akan timbul banyak inisiatif kan nanti. Ya. Kadang-kadang inisiatif tu dimiliki oleh GPK pentadbiran, kadang-kadang inisiatif tu dimiliki oleh SU. SU Ladap ke. Tu kena pandailah tu Haji. Okey, baik-baik je. Baik. Okey, terima kasih. Okay, next. Okey, kalau tak ada saya serahkan pada Haji Hassan. Haji Hassan, silakan. Terima kasih dari saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi Puan Chan dah siap dah menerangkan Dah semua. borong. Saya tak ada nak terangkan apa sebenarnya. Dia dah borong dah. Tapi tak apalah. Mungkin saya present dalam bentuk yang lain sedikit. Tapi sebenarnya sama. Silakan Haji. Okey. Cik Syahrizal? Dah ada slide saya. Okey. Jadi kita pergi kepada analisis SWOT lah hari ni. Sebenarnya dia tidak boleh dipisahkan dengan tiga-tiga tu. Analisis SWOT, metrik dan metrik ranking. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu analisis SWOT. Jadi Rangkuti dan Freddy tahun 20 sebelum tu. Yang pertama, slide yang pertama. Okey, analisis SWOT adalah satu proses mengenal pasti faktor luaran dan faktor dalaman yang mempengaruhi sesuatu tindakan atau pelaksanaan sesuatu strategi yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mencapai matlamat, visi dan misi organisasi. Jadi ada dua perkara penting di sini iaitu pertama kita mengenal pasti faktor luaran dan faktor dalaman. Okey. Jadi kalau kita lihat kalau di sekolah apakah contoh-contoh faktor luaran? Okey, Puan Nosia boleh bagi satu? Puan Nosia boleh bagi satu Contoh faktor luaran Ya. Kekuatan daripada contoh komoditi seperti kolej-kolej swasta, UTEP, IPTA. Okey, itu Yang faktor komited. luaran. Bagus. Bagus. Komoditi Puan yang Ros, membantu, yang sangat komited. Okey. bagus. Okey, faktor luaran Okey. contoh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, faktor Bagus. luaran contohnya daripada PPD. Usaha sama dengan PPD atau kerjasama daripada PPD, jabatan. Lepas tu dengan contoh universiti. Itu juga dengan NGO. NGO, okey, bagus. NGO. Kita boleh juga kata faktor luaran juga daripada syarikat-syarikat lah. Syarikat. boleh masuk ke? Ya, boleh. Okey, kita nak tanya tuan pengurusi kita lah. Tuan pengurusi. Cik Yusri ada tak di talian? Lagi tak dengar suara dia. Dia senyap je. Dia senyap-senyap berisi ni. Okey, boleh bagi contoh tak faktor luaran? Faktor luaran yang sekolah, biasanya sekolah ni yang boleh memberi kita. Cikgu Yusri. Ada tak? Oh, Cikgu Yusri. Ya? PIBG itu sendiri?
PIBG pun boleh kan? PIBG tu sendiri. Okey, betul. PIBG. Okey, itu semua peluang-peluang lah Jadi kita jangan lupakan juga faktor luaran dari segi ancaman. Okey, apa contoh ancaman-ancaman? Boleh tak Cikgu Afiza? Afiza ada di talian? Kan? Kan ada Ya. kan? Ya, Kalau saya. sekarang ni musim PKP, kalau sekarang ni musim PKP, Ya, saya. musim PKP, boleh tak kita PKP ni merupakan satu ancaman? Ya, boleh. Ini adalah contoh ancaman yang kita tak boleh kawal. Kemudian teknologi yang ada sekarang ni. Kita nak masuk ancaman ke kita nak masukkan kepada peluang? Peluang lebih pada Ya, peluang. boleh pergi dua tu, Cik Hassan. Tapi lebih pada peluang. Ya, bagus. Dua Ancaman dan peluang. cara kita menulis. Cara kita menulis. Kalau katakan kepantasan teknologi sekarang, ia adalah sebenarnya peluang ke ancaman? Kepantasan teknologi. Peluang lah. Ancaman kat kita sebab kita kena apa dia? Menyaingi dia. Jadi kita kena cara baru nampak kita punya tuan pengurusi. Ada. Sajasan. Okey boleh jadi tutup gambar. Buka baju ke apa? Jangan buka baju bro. Okey, jadi banyak perkara sekarang. Okey, banyak kita kena faktor-faktor luaran organisasi kita dan juga faktor-faktor dalaman organisasi kita. Okey, tadi kita dah cerita pasal faktor-faktor luaran organisasi. Sekarang kita nak lihat apakah faktor-faktor dalaman dalam organisasi kita. Cikgu Haliza Abu Bakar. Ada nama Haliza Abu Bakar? Cikgu Haliza Abu Bakar. Boleh bagi satu contoh? Boleh bagi satu contoh? Faktor dalaman. Dalaman. Faktor Tak kira lah kekuatan ataupun boleh? Ya. Kekuatan guru itu sendiri, Guru itu sendiri. Ya, betul. Guru itu sendiri. Lepas tu kita dalam kita TS25 kita bercerita tentang apa dia cikgu? Kita bercerita tentang pemimpin berkesan. Kita punya SLT kita punya SLT kita punya PGB kita dan sebagainya. Jadi itu antara yang kita kena lihat dan seperti yang Puan Chan dah cakap tadi bahawa kita nak buat analisis SWOT ini kita perlukan sesuatu yang spesifik dan boleh diukur. Diukur. Kita tak nak yang tak boleh diukur. Ramai yang dah mengantar tugasan satu berkaitan dengan analisis SWOT ini saya dah lihat dan kita dah bimbing, kita dah bagi pendedahan supaya kalau boleh memang dia nak data tu. Kita ramai guru kita adalah guru cemerlang. Betul tak statement itu? Kena tulis berapa peratus. Ramai itu berapa? Ya, kalau peratus ke, bilangan ke. Jadi kena lihat perkara-perkara itu supaya mudah kita buat strategi nanti. Okay, next. Nak tanya soalan boleh? Boleh. Ya, Hasan. Saya nak tanya soalan. Dalam analisis biasa dekat bahagian-bahagian ancaman, peluang, kita masukkan bilangannya saya tengok minimum ada 4. Boleh tak kita masukkan lebih daripada 4 tu? Misalnya ancaman ada 7, peluang ada 7. Boleh tak tadi? Boleh Puan. Genosia tak ada masalah. Nak tulis berapa boleh. Tapi nanti
Sepatutnya kita pilih yang betul-betul kita terutama di dalam kelemahan ataupun kekuatan yang boleh kita bantu untuk membina strategi. Begitu juga dengan peluang dan juga ancaman itu. Itu dalam TOE metrik lah. Okey, kita pergi kepada ada lagi persoalan berkaitan dengan yang Yasan, terima kasih Ahmad. Ji pergi ke slide pertama tadi Ji. Sekejap ya? Boleh. Nah, okey. Yang slide mula. Rizal yang pertama Cik Rizal. Okey. Okey ni boleh tak kita kata strength weakness ni kita kata faktor dalaman. Dua-dua ni dalam sekolah kita. OT ni kita faktor luar sekolah. Luar daripada sekolah. Jadi dalam sekolah ni ada dua saja, strength and weakness. Peluang kita betul lah. Boleh betul Ya, dalaman itu kekuatan dengan kelemahan. Dalaman luaran itu peluang dan ancaman. Boleh. Memang boleh. Kalau kata dalaman tu kita namakan ni kelemahan, bukan ancaman. Ya, betul. Kita tak perform. Betul Ya. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada apa persoalan dengan slide 1 ni lagi? Supaya terang, lagi bersuluh. Tak ada Okey, kita pergi kepada slide kedua. Cik Syarizal, kita pergi. Okey, jadi analisis SWOT ini sebenarnya adalah pertama untuk ketelusan dalam kita merancang. Jadi kita tak macam tadi yang Puan Nur Eza kata tiru kan. Tiru sebenarnya baik, tetapi kita kena tiru dan kena ubah suai mengikut sekolah. Seperti Puan Nur Syah beritahu tadi. Peniruan itu adalah sebenarnya pembelajaran sosial. Kita kata tengok budak-budak dia belajar daripada peniruan. Dia kata baba. Mak dia cakap baba. Jadi dia cakap baba lah jadi itu antara yang kita peniruan. Bagus sebenarnya untuk peringkat permulaan saja. Jangan sentiasa kita meniru aja, susah nanti orang tak kenal siapa sekolah A dengan sekolah B dia punya sama semua. Kadang-kadang saya lihat dulu masa saya di sekolah dulu cikgu panitia rupa-rupanya nama panitia pun dia tak ubah. Katakan panitia kemarin hidup perdagangan, cikgu ekonomi, dua-dua dah perdagangan lagi. Ekonomi dah tak ada. Jadi kita perlukan keterusan dalam merancang. Okey, yang kedua kita melihat sekeliling sebelum melangkah ke hadapan. Kita kena lihat kalau kita nak berjalan pun kita kena lihat sekeliling kita. Mana yang longkang kita kena langkah. Kalau jumpa duit kita kena apa cikgu? Kutip. Tengok kena kutip. Kutip dan kita akan bagi kepada siapa yang berhak lah. Okey. Jadi kita kena melihat sekeliling sebelum melangkah ke hadapan. Okey, yang ketiga kita mewujudkan budaya berfikir dalam pengurusan. Jadi 4 faktor tadi yang kita kata tadi. Kalau kita kata 4 faktor yang kita ringkaskan pada 2 faktor iaitu dalaman dan luaran. Jadi kita boleh mewujudkan budaya berfikir. Kita boleh gunakan peluang ini untuk kita membuat strategi untuk mengurangkan kelemahan katakan di sekolah kita. Sebagai contoh tadi kita kata bahawa ada kita boleh buat kerjasama dengan UTM katakan. Okey, biasanya UTM kalau yang saya lihat ni dia banyak memberi kepakaran dalam bahasa Inggeris kata contohnya. Jadi kita boleh bawa pelajar-pelajar kita ke UTM untuk merasai persekitaran yang baharu. Asyik dia tengok sekolah kita je kan, sekali-sekali kita bawa dia
keluar, berjumpa dengan orang-orang yang dia tak pernah jumpa dan sebagainya. Jadi untuk meningkatkan banyak faedahnya, meningkatkan motivasi dan sebagainya. Okey, itu yang keempat. Ini yang paling penting adalah analisis SWOT ni adalah proses mencari ataupun penambahbaikan. Kita tak boleh terhenti di sini. Kita puas hati dengan katakanlah kita dah dapat 20% straight A. Adakah kita puas hati sebagai manusia, sebagai kaki tangan awam yang telah diberi tanggungjawab? Kita sepatutnya tak boleh hanya berpuas hati dengan apa yang kita ada sekarang, dan kita kena membuat penambahbaikan seterusnya. Macam guru-guru kita, sebenarnya kebanyakan guru-guru kita sudah bagus. Tetapi kita kena tahu ancaman di luar teknologinya adalah cepat berubah. Kita baru nak belajar Google Classroom, dah ada dah benda-benda lain. Betul tak Puan Nosia? Baru nak belajar benda lain. Ya. Cerita buaya jangan lupa buaya. Cerita buaya tu. Itu buaya tu. Okey maklumat. Okey, ni ada cerita berkaitan dengan ni bukan cerita buaya ke, ni cerita lain pula. Cerita pasal maklumat, melihat sekeliling. Maklumat. Jadi dia ada satu cerita, iaitu di mana 3 orang anak ni lah. Satu keluarga ni dia ada 3 orang anak. 3 orang anak ni, jadi bapak dia ni kaya. Bapak dia kaya, kemudian satu hari bapak dia sakit. Macam COVID-19 lah kena pasang dekat mulut ni untuk gas. Jadi bapak dia panggil lah ketiga-tiga orang ni di dalam ICU. Jadi dia panggil dia masuk dalam ICU tu. Kemudian dia panggil satu orang anak dia. Oleh kerana dia tak boleh bercakap, dia minta tulis. Jadi dia pun tulis lah. Jadi dia pun tulis dekat kertas. Jadi dia bagikan ke anak dia nombor 1 itu. Jadi bila dia bagikan anak nombor 1 kertas itu, anak dia terus dapat kertas itu, dia terus simpan. Dia terus simpan. Jadi bila simpan dia, selang 5 minit bapaknya meninggal. Bapak dia meninggal. Jadi bila dia balik daripada itu, dia dah uruskan jenazah bapak dia itu. Jadi dia pun bukalah kertas itu. Sebenarnya bapak dia tulis apa? Bapak dia tulis, engkau terpijak aku punya getah salur oksigen yang ada di hospital di ICU itu, yang menyebabkan bapak dia tidak boleh bernafas. Jadi oleh kerana maklumat yang dia dapat itu lambat, menyebabkan bapaknya meninggal. Jadi penting jugalah cerita di sebalik apa pengajaran dia, maknanya apa juga maklumat yang kita dapat di sekolah semasa kita buat MBWA dan sebagainya, kita kena ambil tindakan segera. Kita simpan maklumat tu sampai dah jadi tokak, dah jadi masalah yang besar dan kita tidak selesaikan. Begitulah ceritanya. Tapi itu cerita dalam cerita sajalah. Selain daripada cerita buaya yang saya dah ceritakan dahulu. Okey, boleh faham tak cerita tu? Jadi maklumat yang kita ada, kita kena gunakan, kena bertindak dengan cepat. Itu antara analisis SWOT dia. Okey, kita pergi kepada yang slide yang ketiga. Okey, jadi kepentingan SWOT, kepentingan SWOT yang pertama, membolehkan program dirancang secara
smart. Tadi Puan Chan dah terangkan apa maksud smart itu. Okey, ada yang nak ulang apa maksud smart itu? Cuma dah faham kan? Okey, kita pergi kepada yang kedua. B dia, kepentingan SWOT itu, misi dan visi perancangan strategi boleh dilaksanakan dan dicapai. Jadi biasa kita buat SWOT ini di dalam perancangan strategik. Tapi yang ini kita juga buat juga dalam sekolah TS25. Okey, C, mendapat strategi yang tepat setelah menyediakan metrik. Jadi kepentingan dia kita boleh sediakan strategi kita. Macam orang main bola lah, dia ada strategi dia berdasarkan kekuatan dia, peluang dan sebagainya. Dia kaji okey, peluang dia dapati bahawa dia kata pertahanan lawan di sebelah kanan sangat lemah. Jadi dia ubahlah dia punya strategi dia. Dia gunakan dia punya wing kanan dia untuk menyerang di sebelah kanan back pasukan lawan, katakan bola sepak. Jadi dia ubah strategi tersebut. Jadi dalam bola pun boleh buat strategi. Kemudian kepentingan SWOT seterusnya iaitu menganalisa maklumat tentang persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Yang mana kita boleh kurangkan masalahnya, yang mana kita boleh kita ambil peluang daripada luaran tersebut selain daripada kekuatan yang ada pada diri kita. Okey, seterusnya. Okey, ini tadi yang Puan Chan dah terangkan berkaitan dengan SMART tadi. Boleh dicapai, boleh diukur, spesifik, dan munasabah dan dalam tempoh masa yang tertentu. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh SWOT lah yang saya sempat terfikir dalam PKP ni. Yang berkaitan dengan TS25. Boleh besarkan sikit. Tapi ini bukanlah contoh yang baik sebab saya pun dah lama tak ini okey, ini contoh je lah boleh dijadikan panduan, tapi macam yang cakap tadi lah lihat berkaitan dengan data-data di sekolah tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Ini saya cuma cipta saja data-data. Contohnya kekuatan ni pelajar terpilih minimum 3A UPSR. Tentu sekolah menengah lah kekuatan dia. Kekuatan pada pelajar kita, pada 100% guru berpengalaman lebih 5 tahun. Macam ni sekolah kita, tentu sekolah ni ada 30 orang. Prasarana sekolah mencukupi, terutama ICT. Ada 60 komputer, 10 LCD dan sebagainya. Dia baiknya dia ada datanya. Okey, kelemahan contohnya 15% pelajar mempunyai masalah disiplin. 15%. Peluang katakan, contoh peluang. 50% ibu bapa berpendidikan tinggi. Kita kena ada data-data tersebut. PRO polis mempunyai komitmen yang tinggi. Ini dia spesifik tak ini, Puan? Kalau kita kata PRO polis mempunyai komitmen yang tinggi, spesifik tak? Boleh kan? Dia termasuk dalam SMART. Sebab kalau kehadiran dia dalam syarat tu boleh menunjukkan komitmen. Satu lagi PRO polis pun seorang je kan. Dia tak ramai kan. Dia satu sekolah biasa dia seorang je kan. Okey, peluang. UTM dan kolej komuniti memberi sumbangan kepakaran. Contohnya lah. Kita buat jalinan dan sebagainya. Okey, ni ancaman. 90%. Macam saya cakap tadi. Ancaman. Handphone itu boleh kita kata ancaman ataupun peluang. Kita lihat macam mana. Kalau di sini saya tulis 90% pelajar memiliki handphone. Saya boleh tulis di bahagian ancaman ataupun
peluang. Dua-dua boleh. Kenapa dua-dua boleh? Kerana kita boleh manfaatkan handphone itu ataupun handphone itu akan melalaikan para pelajar kita. Kalau banyak melalaikan, dia kata, kita boleh kata dia sebagai apa dia? Ancaman. Macam tu. Dia tak ada spesifik mana nak masuk dan sebagainya. Ya, sebab dia masuk keamanan ancaman tu. Tak dengar sangat lah. Dia masuk ancaman tu sebab murid-murid ni dekat rumah bila dia handphone, dia banyak ada handphone, dia menggunakan handphone tu di menyalahi lah dari segi peraturan, tidak kepada benda-benda tu. Ya. Jadi ancaman. Sebab kalau kita lihat di sini kelemahan saya bagi contoh saya lah 15% mempunyai masalah disiplin. Mungkin salah satu sebab dia adalah handphone itu. Jadi contoh SWOT ini kita dah buat, kemudian kita boleh macam Puan Chan cakap tadi lah, kita kena buat step yang kedua ialah metrik. Kita kena buat metrik. Baru kita boleh jana. Ya? Tuan Haji. Ya, saya. 90% pelajar memiliki handphone tu. Kalau musim PKP ni adalah merupakan satu peluang. Ya, betul. Betul. Ya, betul. Itu saya cakap tadi. Handphone itu boleh jadi peluang dan boleh jadi ancaman. Sebab saya nak relatekan ancaman itu dengan kelemahan. Sebab kita lihat sini contoh saya bagi, 15% pelajar mempunyai masalah disiplin. Dan salah satu punca masalah disiplin ni adalah handphone. Ya. Tak kisah cikgu, sekolah cikgu, kalau itu cikgu kata sebagai satu peluang, tak ada masalah. Ini bergantung kepada kita lihat pemberat dia. Dalam PKP sekarang ni sebenarnya kalau 90% ada handphone, dia adalah peluang. Cikgu boleh? Ada persoalan di sini? Tuan Haji Hassan. Ya, saya. Okey, ada sedikit soalan di sini. Okey, untuk pegawai-pegawai PPD. Bagaimana pegawai-pegawai PPD ni dia boleh menjadi ancaman dan dia juga boleh menjadi peluang? Bagaimana? Pegawai-pegawai PPD. Fungsi dia sendiri kita lihat. Bagaimana kita nak spesifikkan dia boleh menjadi peluang dan dia juga boleh menjadi ancaman? Sebenarnya kalau pegawai PPD yang menjalankan tugas yang mengikut spek kerja dia adalah sebenarnya peluang kepada sekolah. Ya, tapi macam hari inilah. Macam hari inilah. Macam hari ini. Kalau dia buat kerja tidak mengikut spek, dia mungkin boleh jadi ancaman. Dia ajaran sesat dan sebagainya. Banyak memberi advice yang tak berpatutan, salah beri advice dan sebagainya. Itu boleh kata-kata sebagai ancaman lah. Itu sekolah boleh ignore saja. Rakan-rakan yang ada dalam grup ini, terima kasih Tuan Haji Hassan. Kita lari sikit daripada sini. Adakah pegawai-pegawai PPD di sekolah yang hadir ke sekolah tuan-tuan tu menjadi ancaman kepada sekolah tuan-tuan dan puan? Biasanya peluang. Itu kita nak dengar juga tu. Hari ni dah penat-penat Haji Hassan duk cerita buaya tak cerita hari ni dah buaya dah cerita. Buaya dah cerita. Hari ni cerita pasal ni lah, maklumat lah. Jadi Alhamdulillah lah kalau pegawai-pegawai PPD menjadi peluang kepada sekolah-sekolah kita. Terima kasih Haji Hassan, terima kasih rakan-rakan lain. Dia kalau tak jadi ancaman, tak jadi ancaman pun dia jadi mengancam sudah lah. Okey, itu terus je
kita bagi contoh bagaimana daripada contoh SWOT ini kita nak buat strategi berdasarkan tu metrik. Ini saya ambil satu contoh sajalah Okey, ini tu metrik. Langkah kedua yang kita kena buat tadi dah diterangkan oleh Puan Chan berkaitan ini. Di mana faktor luaran, faktor dalaman luaran tu tadi kita kata peluang dan ancaman, dalaman, kekuatan dan kelemahan berdasarkan strategi SO, WO, ST dan WT tadi. Okey. Ini tak penting, ini teori. Kita lihat kepada contoh. Okey, kita bagi bawah. Next. Sebab ni dah diterangkan oleh Puan Chan tadi. Next. Okey. Okey. Ini contoh dia lah cikgu bagi saya bukanlah contoh yang baik tapi boleh dilihat contoh tadi berdasarkan ini okey, kekuatan kita ambil satu-satu saja dulu pelajar terpilih dengan minimum 4A, 3A tadi kan dia PSR saya silap tulis. Kemudian kelemahan 10% pelajar mempunyai masalah disiplin, peluang 50% pelajar ibu bapa berpendidikan tinggi, ancaman 90% pelajar memiliki handphone di rumah. Okey. Jadi bagaimana kita nak menggunakan strategi SO iaitu kita akan gunakan kekuatan untuk merebut peluang. Kalau di sini contohnya strategi 1 mendapatkan kerjasama ibu bapa bagi menjalankan kelas tambahan merebut peluang menjalankan kelas tambahan sebab kita tahu bahawa ibu bapa di sekolah kita 50% mempunyai pendidikan yang tinggi dan boleh membimbing anak-anak dia sendiri jadi kita mungkin menjalankan kursus ataupun bimbingan kepada guru-guru bagaimana nak membuat modul yang bagus untuk pelajar-pelajar gunakan semasa kelas tambahan yang dikendalikan ataupun kerjasama daripada ibu bapa. Okey, kalau untuk TS25 sesuai tak strategi ini Cikgu Indran? Cikgu Indran? Memang sesuai. Sesuai. Kenapa sesuai? Dia berkaitan dengan KRA yang mana? Ya? Kerjasama community. Ibu bapa. Betul Okey, kita yang kedua. Katakan kelemahan dia 10% pelajar mempunyai masalah disiplin. Peluang dia 50% ibu bapa berpendidikan tinggi. Jadi strategi yang kita atasi kelemahan dengan mengambil peluang. Mengadakan siri ceramah oleh ibu bapa untuk memotivasikan pelajar. Ini pun sesuai dengan apa dia? Dengan apa ni? Yang kita cakap tadi TS25 iaitu berkaitan dengan sumbangan komuniti tadi. Okey, kita pergi kepada ancaman yang strategi ST menggunakan kekuatan sahaja untuk menghadapi ancaman. Membina tugasan tambahan menggunakan kaedah pembelajaran. Sebab walaupun kita ada ancaman di sini bahawa handphone, tetapi sebenarnya kita gunakan handphone itu untuk tugas-tugas pembelajaran di sekolah. Kalau kita kata macam teori kaunseling kalau teori kaunseling strategi yang terbaik. Ini kita boleh bina strategi yang segini. Boleh faham cikgu Okey. Yang ini katakan strategi WT, kurangkan kelemahan dan elakkan ancaman. Okey, kelemahan dan ancaman. Jadi daripada sini dia ada handphone, kemudian dia menjadi masalah disiplin. Jadi kita gunakan kelompok ini wujudkan aktiviti civic atau agama menggunakan handphone. Menggunakan pembelajaran.
Jadi kita kurangkan ancaman. Jadi dia tak ada nak banyak buat kerja lain menggunakan handphone, tapi dia boleh menggunakan handphone sebagai aktiviti civic ataupun agama. Okey, boleh faham ni cikgu Contoh saja cikgu Okey, ada persoalan di sini? Boleh faham? Okey, kalau faham kita pergi kepada yang kita kata ranking yang tadi Puan Chan dah cerita berkaitan dengan metric ranking tadi Jadi kita boleh buat strategi satu tadi. Ya, saya. Okey, boleh? Ada soalan? Okey, metric ranking tadi Okey, skala tadi Puan Chan kata boleh sampai 5. Macam saya bagi contoh skala 1 hingga 3. Contohnya katakan mendapat kerjasama ibu bapa bagi menjalankan kelas tambahan. Dari segi kos dia bagus ke tidak? Kalau kos rendah kita bagi nombor yang besar. Katakan ini kos dia adalah kecil sahaja. Jadi kita bagi 3, maksima 3 katakan masa. Kadang-kadang mak bapak dia tidak mempunyai masa ataupun sederhana sajalah mungkin Sabtu dan Ahad. Okey, kita tak boleh bagi 3, kita bagi 2 sederhana. Penerimaan, kadang-kadang mak bapak seperti macam PKP ni, mak bapak dah mengamuk. Jadi dia ada 5 anak, dia kata dia dia kena bimbing anak-anak dia 5 orang, pening kepala dia. Jadi penerimaan dia mungkin akan kurang. Penerimaan boleh ibu bapa ataupun penerimaan guru-guru. Tapi ini fokus kita kepada ibu bapa. Kepakaran. Walaupun mak bapak ada pendidikan tetapi spesifik kepada pendidikan agak kurang. Mungkin kita boleh letak 2 saja skala Likert dia. Kemudahan. Okey, sebab di sekolah biasa nak menyediakan modul-modul kita tidak ada masalah. Kemudian kita jumlahkan. Semua sekali lah. Ini strategi. Mungkin kita ada banyak strategi tadi. Kita lihat strategi tersebut. Kita lihat strategi tersebut yang mana markah paling tinggi dan kita lihat dan kita berupaya untuk melaksanakan. Yang penting kita berupaya untuk melaksanakan. Dan kita pilihlah kerana mungkin ada 20 strategi ke, kita ambil beberapa strategi saja untuk kita laksanakan. Okey, ada apa-apa soalan berkaitan ini? Semua boleh faham dan jelas? Jadi 3 perkara. Okey, jadi 3 perkara ni yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat untuk tugasan 1 untuk kerangka itu, iaitu pertama SWOT analisis, yang kedua TOM metrik dan ketiga metrik ranking ini. Sebab contoh sekolah Ujung Pasir, ada tak Ujung Pasir? Dia telah membuat 3 perkara ini dengan baik sekali. Tahniah kepada SK Ujung Pasir. Cik Nasir ada tak dalam sini? Tahniah Cik Nasir. Okey. Jadi daripada saya rasa itu saja yang dapat saya terangkan. Saya harap dapat menambah pengetahuan. Ini bukan menambah pengetahuan, bukan mengelirukan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa itu saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Hassan. Terima kasih Tuan Haji Hassan. Dapat bersama. Baik, sebenarnya kan rakan-rakan dapat melihat bagaimana kita nak memilih strategi itu mesti dimulakan dengan SWOT analisis
Dan selepas SWOT analisis, TOS metrik untuk memilih strategi dan kemudian metrik ranking untuk menyusun strategi mana yang perlu didahulukan daripada strategi-strategi lain. Dan barulah selepas itu kita melangkah pergi ke pintas dan seterusnya OPPM. Saya rasa kita memang telah membimbing sekolah dengan selengkapnya modul 1 dan modul 2. Jadinya mudah-mudahan homework untuk TS25 yang perlu dihantar dalam Google Classroom kita dapat dimanfaatkan, yang mana tuan-tuan sendiri dapat sebenarnya bermesyuarat secara beramai walaupun kita PKP, tetapi sebenarnya profesional kita tidak PKP. Jadi dari kami SI Partner Plus, saya Puan Haji Aizah, Tuan Haji Hassan dan juga Puan Chan Minting, syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama, rakan-rakan pada hari ini 50 lebih dapat bersama-sama dengan kita. Tuan Haji Hassan, syukur. Datin pun ada bersama, oleh itu kami mengakhiri dengan mempersilakan Puan Haji Musamah kerana dia akan menyambung kuis yang telah disediakan. Silakan Puan Haji Musamah. Okey, Puan Haji Aizah. Saya rasa kuis tu kita masukkan dalam grup sahaja nanti dalam bentuk Google Form Okay. Untuk maklumat semua rakan-rakan pengetua dan guru besar serta guru penolong kanan yang lain, saya kira link QR code akan saya masukkan dalam grup TS25 dan sedikitlah untuk refreshment tentang TS25, sedikit soalan dalam bentuk Google Form akan saya masukkan dalam grup selepas ini Jadi saya kira Cik Muhammad, ada ke Cik Muhammad timbalan perusahaan sekolah? Cik Muhammad? Ya, saya ada. Okey, Cik Mat, boleh teruskan Cik Mat sedikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, salam dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan sekalian Yang berusaha Datin Mariani, timbalan perancangan, Cik Mazlan, timbalan pembelajaran juga ada. Terima kasih juga kepada ketiga-tiga facilitator kita, sebagai koordinator iaitu Tuan Haji Hassan, Puan Haji Nuaiza dan juga Puan Chan Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada Pegawai Meja, Cik Musamah dan juga Puan Nawati, dan juga kepada teknikal kita iaitu Cik Syarizal. Dan diucapkan juga terima kasih dan tahniah kepada sektor perancangan yang diketuai oleh Datin Mariani kerana dapat merancang program seperti ini. Jadi pada sebelum kita bersiaran, saya dah menghubungi Tuan PPD untuk menyampaikan kata-kata aluan pada petang ini, dan beliau menyampaikan salam pada semua rakan-rakan sekalian kerana pada waktu ini beliau berada di pejabat lagi kerana ada banyak kerja-kerja yang perlu dibuat, dokumen-dokumen. Pagi tadi ada sebut harga dan sebagainya. Beliau terpaksa meneruskan kerja-kerja yang banyak tertangguh, dokumen yang perlu ditandatangani. Mungkin salam pada semua. Okey, pada petang ini yang hampir 2 jam kita bersiaran, sebelum ini saya mengikuti secara Zoom, dan pada kali ini first time, pertama kali saya menggunakan Google Meet seperti ini, dan bersiaran. Saya lihat ada 60 orang partisipan dan juga ada rakan-rakan lain yang nak masuk, mungkin masih ada masalah teknikal dan sebagainya. Dan apabila saya mengikutinya, lama-lama saya akan jadi mahir. Apa dapatan yang saya dapat? Kita akan menjadi mahir. Contohnya pertama kali kita tengok mana nak tekan ni mic, mana nak tekan video sebagainya. Kita nampak ini kali pertama. Kali pertama tu apa-apa program sekalipun sememangnya sebegini. Tapi saya yakin perjumpaan kita kali kedua, ketiga dan seterusnya akan lebih lancar dan cantik lagi. Dan saya ucapkan tahniah kerana saya lihat program seperti ini dapat dijalankan oleh SIP Plus sebagai koordinator, dapat menyampaikan maklumat secara maya. Saya rasa lebih fokus lagi sebegini lagi masa PKP. Saya lihat semasa PKP ini, saya lihat apa program yang dibuat semasa PKP ini
dia lebih lancar dan fokus. Kerana apa? Kerana kita rakan-rakan sekalian dikelilingi oleh orang-orang yang tersayang. Ya. Okey, tadi berita terkini saya dengar tadi, WHO PBB ada gangguan kot mic. Boleh ke? Alright. Berita terkini tadi daripada WHO, mereka membuat analisis bahawa virus COVID-19 ini adalah 10 kali ganda lebih bahaya daripada H1N1 dan juga SARS. Dan vaksin sehingga ke hari ini tidak ada lagi. Dan pihak PBB, WHO mengatakan bahawa vaksin itu boleh dicipta antara 13 bulan atau hingga 18 bulan. Setahun atau 2 tahun baru nak ada. Menandakan betapa bahayanya keadaan ini. Dan mereka mengesyorkan bahawa semua negara perketatkan PKP ini buat seperti negara-negara lain, dan kalau nak menghentikan PKP ini adalah secara perlahan-lahan, bukan drastik, ya, kerana perkara ini memang tak pernah berlaku lagi di dalam dunia. Okey, dalam ucapan pada menteri baru-baru ini juga saya lihat dalam pengamatan saya, kita ini lebihkan berfokuskan kepada formula yang digunakan oleh negara China di Wuhan untuk menangani COVID-19 ini. Saya lihat perkiraan kita sebagai contoh, 6 minggu, kalau 6 minggu selepas raya, insya-Allah kita di pihak DPD Pengurusan ini akan bekerja, tapi dengan bekerja dalam keadaan yang masih lagi menggunakan budaya-budaya yang baru sekarang. Budaya lama kita tak ada guna dah. Tapi apabila Perdana Menteri mengatakan dia ada cucu, dia pun bimbang juga nak pergi ke sekolah. Dia takut cucu-cucu dia kena penyakit. Jadi pengamatan saya bahawa sekolah akan ditutup lebih lama lagi. Seperti di negara China. Sampai sekarang tak buka lagi. Mungkin memakan masa 3-4 bulan lagi ke? Jadi berdasarkan perkara-perkara ini, kita kena bersedia. Kita semua sudah bersedia. Dengan teknologi maya kita ini, contoh kita nak menyampaikan segala-gala apa ilmu dengan cara maya. So seperti platform sebegini, tak ada masalah. Sekarang ni juga kementerian sedang nak memperkukuhkan PDP. Macam mana nak mengajar di rumah secara online. Kerana sekolah akan ditutup lama. Okey, jadi pihak telekomunikasi sekarang ini tengah bertungku lumus macam mana nak menguatkan siaran gelombang di kawasan perumahan. Sebelum ini di kawasan ofis saja perumahan, supaya kalau benda tu mantap, jadi tak ada masalah kita nak membuat cara PDP online dan sebagainya. Dan juga kita boleh meneruskannya. Sebagai contoh, pegawai meja sebelum ini kalau kita tak ada menangani masalah PKP ini, pegawai meja juga telah menyusun bahawa dalam bulan ini sepatutnya kita mengadakan, mula kita buat di Taman Rama-Rama, yang kedua di SMK Malim, yang ketiga ini sepatutnya kita mengadakan di Universiti Multimedia. Kita dah rapat dah, dan seterusnya. Tetapi perkara-perkara itu kita tak dapat jalankan disebabkan oleh perkara-perkara yang kita tak boleh nak elakkan. Jadi platform begini, saya mengesyorkan kita teruskan, kita teruskan dalam kita punya program yang akan datang. Kerana saya rasa ini sangat besar. Dan juga insya-Allah partisipan kita akan bertambah lagi lah. Hari ini 60, mungkin akan lebih lagi pada masa akan datang. Okey, itu sahaja dalam kata-kata saya akhir ini. Dan juga saya ucapkan tahniah kepada semua. Dan juga tadi juga saya ucapkan terima kasih kepada pengetua dan juga guru-guru perundangan 1 dan juga guru besar. Ucapkan tahniah kepada semua. Okey, sekian tim bersama. Terima kasih. Terima kasih Cik Mat. Saya kira sebelum kita mengakhiri majlis kita ni sedikit, Datin, boleh ke ramai yang mengikuti soalan Datin? Silakan Datin.
Tak dengar lah Cik Musamah. Kal minta Datin bercakap ke? Tak Okey, dengar. dengar suara, silakan. Okey, dengar Datin dengar. Silakan. Okey, terima kasih Cik Musalmah. Tahniah sekali lagi kepada Cik Muhammad dari sektor pengurusan sekolah. Tahniah juga dan terima kasih kepada kita punya penceramah ataupun pemudah cara pada petang ini. Puan Haji Aizah, Tuan Haji Hassan Subuh, Puan Chan, urus dia pegawai meja ni Cik Musalmah, Puan Norwati, dia punya urus setianya Cik Syarizal. Okey, jadi alhamdulillah saya pun mendengar kita daripada pukul 2.30 tadi dapatlah ilmu. Dapat ilmu dan halalkan ilmu kepada akan kita yang bertiga ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita menyediakan platform inilah, platform untuk kita berjumpa secara maya supaya kita dapat menjalankan kerja kita yang sepatutnya kita buat memandangkan masa PKP ini. Jadi kami di PPD Melaka Tengah kami mendapat permintaan yang sangat banyak untuk sekolah-sekolah nak sharekan apa yang mereka buat melalui telesidang yang PPD yang unit perancangan ini uruskan. Tapi sebenarnya saya bagi sedikit makluman di sini. Kami di PPD baru minggu yang kedua kami mulakan telesidang ini untuk gerak kerja dan untuk usaha-usaha pengurusan dan juga kompetensi pegawai-pegawai kami di PPD Melaka Tengah. Kami ada 91 orang pegawai. Jadi minggu kedua, ketiga, minggu ini dan minggu kedua, insyaAllah pada minggu ketiga pun kami dah siap dah jadual. Kami selang-selikan pengurusan dan juga untuk kompetensi. Bila saya beritahu kompetensi itu, kita adakan juga PLC. Termasuk PLC untuk pegawai-pegawai kami dan kami selitkan juga untuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi kita terpaksa ambil yang dahulunya untuk yang kepentingan yang beginilah, kita ada weightage kepentingannya seperti TS25 dia memang berjadual. Jadi untuk yang PGB yang memohon untuk share tu, insyaAllah kami akan mula selitkan sedikit demi sedikit dalam minggu yang kelima lah, minggu kelima nanti. Sebab apa, sekolah-sekolah ni ada banyak idea, banyak usaha-usaha yang dijalankan. Jadi mohon untuk di-share dalam telesidang kami. Tapi sebelum ini kami nak maklumkan kami hanya gunakan Zoom sahaja. Hari ini adalah kali pertama kita gunakan Google Meet. Ini pun di atas soal selidik yang dibuat oleh pegawai meja TS25. Jadi kami ni sebagai urustia, kami selalu mengutamakan pelanggan kami yang mana customer always right. Jadi hari ini pelanggan-pelanggan untuk TS25 ini tuan-tuan dan puan mohon untuk gunakan Google Meet. So Encik Syarizal sebagai urustia untuk Google Meet, dia telah uruskan yang ini. Jadi alhamdulillah kita lihat tadi soalan-soalan yang dilontarkan, penceramah-penceramah yang sangat menguasai ilmu dan bidang mereka. Alhamdulillah soalan yang saya lontarkan, kami pegawai-pegawai PPD ini bukan satu ancaman kepada tuan-tuan dan puan. Malah kami sebagai peluang. Alhamdulillah. Okey, jadi hanya di situ sajalah ucapan yang dapat saya berikan dan saya serah kembali kepada pegawai meja Cik Musalmah. Okey, rasanya ada ke Tuan Haji Hassan Subuh, Puan Azan Aizah dengan Puan Chan Meeting tak ada lagi apa Boleh kita tamatkan? Okey, saya kira yang pertama sekali daripada pesanan urustia, yang pertama minta cikgu sharekan link SPL KPM dengan guru-guru yang hadir cikgu ya. Terus sebentar nanti saya akan masukkan soalan dalam bentuk Google Form. Okey, kita refreshment lah tentang TS25. Jadi saya kira itu sahaja untuk sesi kita pada petang ini. Okey, cikgu teruskan dengan tugas cikgu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Yang berpuasa selamat berbuka. Okay.